Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pakatan Harapan didakwa kalah kerana penyasaran subsidi. Ini respon terbaru Fahmi Fadzil. Selepas banyak andaian mendakwa kerajaan tewas di Sungai Bakap disebabkan isu penyasaran subsidi diesel, Fahmi tampil memberikan respon berkenaan hal ini. Menurut beliau yang juga jurucakap kerajaan untuk mengatakan kekalahan Pakatan Harapan disebabkan semata-mata kerana isu tersebut, ia perlu melalui proses postmortem terlebih dahulu. Beliau juga sedar bahawa rasionalisasi bahan api itu dilaksanakan tidak sampai sebulan ketika hari mengundi berlaku. Kata Fahmi, kita semua sedar tarikh hari mengundi di Sungai Bakap 6 Julai kurang sebulan daripada pengumuman penyasaran subsidi diesel 9 Jun 2024. Jadi kata beliau, proses bagi mereka yang sudah memohon untuk mendapatkan budi madani masih berjalan. Ada yang mendungu flat kad di bawah skim kenderaan diesel bersubsidi. Untuk mengatakan kekalahan PRK Sungai Bakap berkait dengan satu dasar semata-mata atau beberapa dasar ini yang melalui postmortem, kita akan teliti, katanya kepada pemberita. Pada masa sama, Menteri Komunikasi akui perlunya perubahan dari segi kaedah penyampaian maklumat supaya setiap komuniti memahami dasar baharu yang dilaksanakan kerajaan. Walaupun kita berusaha menyampaikan maklumat melalui semua saluran media, termasuk media sosial, tetapi mungkin manifestasi penyampaian maklumat itu perlu kita ubah sesuai supaya komuniti di situ di satu-satu lokasi memahami perkara itu. Kedua, hujah balas daripada pihak pembangkang itu kita perlu urus dengan cara yang lebih teliti. Ini yang disampaikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya kepada saya, katanya lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, jawapan Fahmi Fadzil ini cukup teliti. Beliau tidak mengatakan bahawa dakwaan kerana penyasaran subsidi PH kalah. Beliau tidak menafikan juga, tapi beliau kata mereka akan analisis sepenuhnya postmortem nanti. Dan lebih penting lagi, kalau nak kata kerana subsidi itu mungkin betul kerana baru 1 bulan diumumkan dan ianya sangat dekat dengan pilihan raya. Jadi bermaksud jarak yang sangat dekat dengan pilihan raya itu memberikan kesan, tetapi untuk jangka masa panjang belum pasti lagi ianya boleh menyebabkan Pakatan Harapan kalah. Besar kemungkinan Pakatan Harapan boleh menang pada masa akan datang kerana orang sudah mula memahami, dan saya yakin dalam masa beberapa waktu terdekat ini rakyat akan lebih faham apakah fungsinya penyasaran subsidi diesel itu untuk sebenarnya menyelamatkan negara dan bukan untuk merugikan anda semua. Bagi mereka yang rasa terbeban, sila urus cepat-cepat budi madani supaya anda dapat bantuan daripada kerajaan. Dan kita harus sama-sama menyokong tindakan kerajaan ini untuk mengurangkan hutang negara dan paling penting lagi membenteras penyeludupan minyak yang berluasa sebelum ini. Buktinya sekarang selepas subsidi bersasar dibuat, penyeludupan telah merosot, menurun secara besar-besaran. Kenapa? Sebab mereka tak nak lagi menyeludup, sebab minyaknya sudah sama harga dengan tempat yang mereka nak seludup. Jadi ini satu kaedah pendekatan di luar kotak yang tidak popular tetapi dapat menyelamatkan negara. Ambil masa untuk memahami dan untuk melihat kesannya. Contoh paling mudah adalah Jokowi. Ketika Presiden Indonesia itu baru menang jadi presiden dulu, kali pertama dia jadi presiden, dia telah memperkenalkan subsidi dasar bahan api disasarkan di Indonesia. Waktu itu orang marah dan buat himpunan jalanan, protes jalanan. Tapi selepas beberapa waktu, selepas dilihat hasilnya lumayan, hasilnya lebih baik dan rakyat mula nampak kebaikan tindakan Jokowi yang walaupun telah pun menimbulkan kesusahan pada peringkat awal, akhirnya Jokowi menang juga untuk menjadi presiden pada penggal yang kedua. Apakah itu akan berulang kepada Anwar Ibrahim? Besar kemungkinan Anwar Ibrahim akan dapat mengulangi apa yang Jokowi lakukan,
Kita bagi masalah kepada Anwar Ibrahim 1-2 tahun ini, mungkin akan berlaku perubahan yang dapat memutar pusingkan, menspinkan otak dan pemikiran pendapat para penyokong Perikatan Nasional. Saya yakin itu akan berlaku. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin ada orang bersorak gembira. Mereka kata, orang yang ada gelaran PhD, ada kedokteran kalah kepada seorang pekerja biasa, kata mereka. Benarkah itu yang berlaku? ISO berjaya menumpaskan PhD dengan beberapa perkara yang berlaku di Sungai Bakap. Tapi ada satu penemuan yang menarik daripada netizen yang kita harus kongsikan kepada Anda semua, yaitu Jokowi dulu pun dikecam karena buat subsidi bersasar, tapi menang lagi penggal kedua. Ada orang kata pengenalan subsidi diesel bersasar oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia pada waktu ini, akan membawa musibah besar kepada beliau, dan ada yang mengatakan sehingga boleh menyebabkan Anwar Ibrahim mungkin tidak akan menjadi Perdana Menteri lagi pada penggal akan datang kerana kalah. Tetapi ini penemuan yang menarik, yaitu Jokowi pun dulu dikecam ketika membuat subsidi bersasar, tapi akhirnya menang juga pada penggal kedua. Itulah yang saya faham bila dengar kata-kata pertama walaun meraihkan kemenangan dengan bangga menyebarkan ISO berjaya kalahkan PhD. Tak apalah, itu baru permulaan, belum lagi sampai kepada pekerjaan di lapangan. Kita bukan hanya melihat di dalam kempen ataupun keputusan pilihan raya. Kita nak melihat sebenarnya yang paling penting ialah gerak kerja di lapangan. Sejauh mana ISO boleh menghasilkan pembangunan, menyelesaikan masalah, membuat idea-idea baru di tempat beliau. Jangan sampai ISO pula kalah teruk oleh PhD nanti. Saya bukan kata calon PN yang menang itu tidak pintar. Tetapi walau zahirkan begitu, bukan alasan ekonomi, subsidi diesel, harga barang, atau sebab isu air dan lain-lain. Mungkin ini puncanya, wakil rakyat yang diangkat PAS, jahil bila bercakap isu ekonomi, polisi, dan pentadbiran kerana kebodohan dianggap hal yang dipuji. Bekas Menteri PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, tak faham apa itu ISO. Pimpinan PAS, Fadli Sari, memuji inflasi 0.9% di Kelantan, walhal itu tunjukkan ekonomi yang lembab atau pengangguran tinggi. Ini PRK pertama selepas subsidi diesel bersasar diumum. Dalam keadaan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim tahu PRK akan diadakan. Dari 6 PRK, 4 dimenangi oleh Madani. Jika menyelamatkan negara dengan memperbetulkan balik sistem subsidi jadi punca kekalahan, bagi saya itu reaksi biasa. Dan Madani terima sahajalah dengan hati terbuka. Kerana apa yang dibuat ini demi negara dan anak cucu. Tiada Perdana Menteri dalam Malaysia sanggup dikecam dengan melaksanakan subsidi bersasar, melainkan hanya Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Madani yang ada sekarang ini. Yang lain pula, Perdana Menteri yang lain, kerajaan-kerajaan yang lain, terutamanya Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin, hanya pandai bercakap tapi tiada keberanian untuk berbuat itu. Demikian. Ada yang kata sedang dibincang, dipertimbang dan macam-macam, tetapi tiada satu pun sanggup mengambil risiko untuk menyelamatkan negara, membuat subsidi diesel bersasar. Mereka lebih pilih keuntungan menang pilihan raya, memilih cara yang popular berbanding dikecam. Tapi Anwar Ibrahim sanggup melakukannya itu demi siapa? Bukan untuk diri beliau, tapi untuk negara kita yang cintai ini. Hanya Anwar yang mempunyai keberanian seperti itu. Dengan hutang negara kini sudah mencecah
1,2 triliun, yaitu 63% dari keluaran negara kasar negara KDNK, atau 1,5 triliun jika campur liability lebih 80% dari KDNK. Tidak patut kerajaan terus bersenang-lenang berhutang untuk terus bagi gula-gula kepada rakyat. Angka 60% itu dah dikira amaran, apalagi kalau sudah cecah 80%. Kalau dah 100%, ingat tak sebuah negara dulu terpaksa dimufliskan kerana telah meminjam uang daripada Badan Kewangan Dunia? Kalau itu kita kena, baru kita tengadah terpadan muka. Mengurangkan defisit fiskal, kurangkan hutang dan meletakkan prioriti perbelanjaan kerajaan pada hal yang sepatutnya mesti juga dibuat suka atau tidak. Kerajaan Madani akan diingati telah menyelamatkan negara dari bencana ekonomi. Apatah lagi Kerajaan Madani telah meluluskan Akta Kebertanggungjawaban Fiskal 2023 untuk mengekang dari kerajaan masa depan berhutang dengan cara yang tidak bertanggungjawab dan mengharapkan anak cucu kita yang menanggungnya. Yang ini sangat-sangat kita puji dan kita ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani kerana meluluskan Akta Kebertanggungjawaban Fiskal tahun 2023 untuk mengekang daripada kerajaan masa depan berhutang dengan cara yang tidak bertanggungjawab dan hanya mengharapkan anak cucu pula yang menanggungnya. Yang ini bagus. Kalaulah tiba-tiba Anwar Ibrahim Kerajaan Madani Perpaduan ini tumbang, diganti oleh Perikatan Nasional atau siapa-siapa sajalah, ingat akta ini. Mereka tak boleh berhutang sesuka hati juga. Nah, waktu itulah mereka akan mula fikir subsidi minyak itu atau cara-cara lain untuk menangani masalah keberhutangan itu akan digunakan juga, dan pasti pada waktu itu mereka akan terikut juga mengguna juga cara Anwar Ibrahim. Malangnya Anwar Ibrahim yang terpaksa memulakan dan dikecam pula, nanti mereka juga yang akan tiru ikut. Cuma seperti biasalah dalam film atau sejarah, hero biasanya dilihat kala dulu. Tahun 2014, Jokowi dikecam sehebat-hebatnya dan rakyat protes di jalanan kerana menghapus subsidi pukal bahan bakar dan jadikannya bersasar hanya 29 hari selepas angkat sumpah sebagai presiden. Waktu itu inflasi naik. Akhirnya rakyat faham dan dia menang semula penggal kedua pada tahun 2019. Yang penting, penerangan kerajaan kena jalan. Jika pengundi PRK marah kerana harga barang, bagi saya rakyat tertekan ketika ini kerana harga barang yang telah melambung naik sejak zaman tebuk atap yang pernah cecah 4,7% inflasi. Semasa kerajaan tebuk atap, harga minyak masak botol naik sehingga RM50 pada Mei tahun 2022. Minyak paket hilang kena sorok oleh anak menteri. Ayam naik RM12 pada Jun 2022. Telur sepapan naik sampai RM18.50 pada November 2022 dan kadang-kadang hilang. Menteri paling ramai tapi cacah merbah. Harga yang naik takkan mudah lagi turun. Seperti dulu menaikkan harga barang asas yang dikawal kerajaan. Peniaga yang jual makanan siap tetap tidak turunkan semula harga mereka. Ceklah CPI. Itu yang rakyat masih terasa bahangnya kerana gaji tak naik. Apa yang Madani berjaya buat? Turunkan inflasi dari 4% menjadi 1,5%. Sebab itu, CPI zaman Madani ini graf semakin landai. Kenaikan harga barang mula terkawal. Jika selepas penyasaran subsidi diesel ini inflasi naik 2%, angka itu masih dianggap terkawal. Inflasi yang melebihi 4 hingga 5% di negara maju atau 6 hingga 8% di negara sedang membangun dianggap sebagai tanda amaran bahawa ekonomi mungkin sedang overheating. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.